halal haram kalau tak dapat semuanya haram. Itu pandangan Izzati. Osman Yahya, salam Pak Mus. Waalaikumsalam. Ni YouTube problem ni. Problem. Sangkut ya, ada sebab terputus pula ni. Ya betul, YouTube ada problem sikit. Tak tahu itu ada mana perginya. Okey, silakan kalau ada panggilan. Okey. Tuan-tuan, bila kita bercakap tentang saling menuduh, saling memperkecilkan ya. Dulu kita kata kita menuduh dan mengutuklah kononnya Pakatan Harapan tidak perform, tidak itu, tidak ini. Tapi sekarang tuan-tuan, rakyat saya tengok sekarang bukan PH lagi dah. Rakyat sendiri dah nampak siapa sebenarnya yang pengkhianat ini. Siapa sebenarnya yang telah merosakkan Malaysia ini. Ya? Siapa lagi? Semua sudah terdedah sekarang. Tak ada siapa nak sembunyi, tak ada siapa yang kata tak payah. Semua sudah terbuka sekarang. Tuan-tuan boleh tengok apa yang sedang terjadi kepada politik negara kita, kepada kepimpinan negara kita ini. PAS memang mangkuk penarik beca. Muhammad Firdaus. Ini realiti. Ya, bukan kita nak menghina-hina sesiapa. Tak ada, ini bukan masalah hina menghina, tak ada. Ini kita ulang balik. Kita bertanya balik. Ya. Simple aja. Kalau kita kata politician divide people. Tetapi corruption unites politicians. Apa dah tuan-tuan? Politikus ni memisah-misahkan rakyat. Yes, ya, macam tu. Tetapi yang sedihnya corruption menyatukan politician. Macam mana orang PAS boleh terima bersama dengan kelompok pengkhianat, lompat parti dan sebagainya? Saya tak faham. Betul-betul saya tak faham. Jadi inilah realiti yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang berada dalam PAS. Kesian kepada penyokong-penyokong PAS. Kesian. Macam mana dia boleh bersatu dengan kelompok yang melakukan kejahatan dari sudut undang-undang ke, dari sudut syariat Islam ke, dari sudut apa? Dari sudut etika ke, dari sudut hak asasi ke, apa saja sudutnya, kalau kita tengok semuanya dilanggar oleh PAS. Jadi macam mana ni? Saya betul-betul saya tak faham. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok ya, hari ini sibuk pula ada satu kumpulan namanya Pembela Ummah lah apa semua. Mereka kata mereka nak bela ummah. Ada 500 NGO akan hantar nak buat lawan dengan Anwar di mahkamah dan sebagainya. Ya, sebagai sebuah negara demokrasi, bagi saya baguslah, bagus, tak apa. Tetapi cuba tengok balik video-video kamu yang bercakap dulu. Apa yang kamu cakap dulu? Satu ketika dulu kamu bukan main yang menentang darurat di Kelantan. Kenapa? Sekarang pula tiba-tiba bila kamu berkuasa, kamu dapat sedikit habuan, kuasa itu dapatlah kongsi sikit, mempamerkan akhlak yang cukup buruk. Kalau kamu tak cakap dulu tak apa, orang tak marah. Rakyat tak marah pun. Kalau kamu diam saja tak marah, rakyat tak marah. Tetapi apabila kamu tunjukkan the real color tu, yang kamu tunjukkan warna kamu sebenarnya, ini yang rakyat kecewa. Ya. Rakyat sungguh kecewa dengan apa yang berlaku kepada pimpinan PAS dan juga apa yang berlaku hari ini. Muhyiddin Yassin bercakap tentang integriti. Integriti apa? Belum apa-apa lagi sudah paksa. Tanpa melalui proses yang betul, sudah dapat 35 juta. Rakyat ni tak makan ni. Rakyat susah. Pekerja
kita lihat ya, bagaimana susahnya rakyat. Inilah tuan-tuan. Pada malam ini saya nak dengar tuan-tuan berpandangan macam mana, apakah kita sepakat mengatakan bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah bukti yang menunjukkan bahawa beberapa pimpinan daripada PAS, daripada UMNO yang dah jadi gila-gila, Anwar Musa tiba-tiba nak tunjuk show off dia dia tempelaknya Ahmad Maslan. Kita nampak, saya bukan nak masuk dalam UMNO punya ini, bukan begitu, tapi kita lihat karakter sebenar pemimpin-pemimpin hari ini. Tak rasa malu, betul? Johan On kata, tak rasa malu langsung. Kamu bercakap dulu, menentang darurat di Kelantan, tiba-tiba kamu buat macam ni. Macam mana ni? Dan kamu pula mempertahankan darurat yang tak masuk akal. Kenapa saya kata tak masuk akal? Sebab cadangan darurat ini dari sebuah kerajaan yang tidak ada majoriti. Sebuah kerajaan yang tidak ada majoriti dalam sistem bernegara, sistem demokrasi berparlimen, itu kosong, tidak ada. Mana-mana negara di dunia pun, kalau tuan-tuan lihat, di mana-mana negara di seluruh dunia, mana-mana negara yang tidak punya majoriti, kepercayaan majoriti, dia kena berundur dan kena bagi laluan kepada orang yang mempunyai majoriti, kepercayaan majoriti. Ini negara demokrasi. Kecuali, saya selalu ulang ini, kecuali kita sekarang menuju ke negara yang lain dari demokrasi. Saya tak tahu apa namanya, tapi kalau cara bertindak sekarang ini tuan-tuan, memang jelas menunjukkan kepada kita semua, seluruh rakyat Malaysia sudah nampak bahawa apa yang berlaku sekarang adalah bukan dari acuan bernegara secara demokrasi. Mana ada demokrasi berparlimen macam ni? Tiba-tiba tak mau pakai parlimen, tak mau pakai DUN, tak mau pakai itu, dan pandai-pandai sendiri luluskan bajet untuk kepentingan politik kamu. Brother, ini negara apa ni? Ini negara Malaysia, ni negara demokrasi atau negara mak bapak kamu punya? Saya kadang-kadang saya tak masuk akal lah. Saya tak tahu tak tahulah tuan-tuan, sila saya nak dengar ni. Sebab itu saya nak dengar tuan-tuan bercakap. Apakah ini sistem demokrasi atau apa? Silakan. Hello, ya. Assalamualaikum Tuan Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ni? Parit Bunta Man 400. Oh ya Allah, Abang Man 400. Masya-Allah. Apa khabar? Alhamdulillah, Parit Bunta sihat. Itulah. Kita dah tak boleh percayalah dengan yang berjubah, yang dulu fashion lain. Dulu pakai jubah, sekarang ni dah tukar baju semua. Oh ya Allah. Itu dia. Sebab dah boleh memerintah, dah sebab curi memerintah. Curi. Curi memerintah, dah belagak, duit banyak. Betul. Jadi dah tukar baju sekarang ni. Aduh. Dah tak pakai jubah, pakai kot je. Pakai kot. Masya Allah. Inilah pengkhianat nombor 1 dunia lah. Aduh ya Allah. Betul lah, saya tak tangkap. Haji tu kepala pengkhianat. Ya Allah. Betul lah Abang Man. Okey Abang Man. Lepas tu kita tak boleh panjang-panjang. Sila. Yang banyak diturun bala yang kena COVID siapa dia? Pemimpin PN. Tu dia. Itu Allah dah tunjuk sikit lah tu. Ya, tinggi sikit Sikit dia tu belum lagi. Masih ada lagi. Bukan setakat MP PN yang kena. Anak-anak dan isteri mereka pun kena. Ya Allah, itu yang takut tu. Saya pun takut dengarnya Abang Man. Ya, itulah Allah dah laknat dah. Ya Tapi Allah, sikit. astagfirullah. InsyaAllah nak tengok. Ya, terima kasih Abang Man. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merajui negara ni. Tengoklah. InsyaAllah Abang Man, insyaAllah. Sebab Allah tak pernah tidur. Ya. Allah tengok. Betul. Allah bagi peluang pada
yang mana sakit kanser tu, bertaubat lah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Okey, Abang Man. Terima kasih, Abang Man. Ya. Terima Okey, kasih. sama Tuan Mus. InsyaAllah nanti kita lepas PKP nanti saya turun. Lawan tetap lawan. Okey, lawan tetap lawan. Terima kasih. Saya turun tengok nanti. InsyaAllah. Lepas PKP ya. Ya. InsyaAllah. Ya, baik. Okey. Masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Abang Man ya. InsyaAllah. Terima kasih Abang Man. Masya Allah, kita dengar tadi saya naik takut juga ni tuan-tuan. Dengar cerita hari ini sangat menakutkan. Apakah berita ni benar sebenarnya ataupun palsu, wallahu alam. Tapi ingat ya tuan-tuan, sebab itu selalu kita ingat. Semalam saya ceritakan kisah bagaimana seorang ulama yang diperdaya, yang dizalimi oleh pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan penjajah masa itu. Berhenti, petrolnya berhenti. Dan petrol datang balik, keluar balik petrolnya setelah ulama tadi dilepaskan. Kita, sebab tu saya kata, kita jangan lihat fizikal saja. Tengok sorban besar, tengok jubahnya dengan itunya, dengan ini, dah kita tergadai. Tak boleh macam ni tuan-tuan. Kita harus mempunyai kesedaran politik yang betul. Saya suka tengok orang Indonesia berpolitik. Nampak dia kecerdasan politik orang Indonesia. Tetapi kalau tuan-tuan tengok kesedaran politik di kalangan orang kita ni, macam tadi lah. Tipu dah 60 tahun. Undi juga. Udah dulu kata, tangkap ini kita kena tangkap. Kita tak boleh tuduh orang kalau belum kena tangkap, belum jatuh hukum. Udah jatuh hukum dah. Nak bosku juga. Udah jatuh hukum. Jadi tuan-tuan, apa yang terjadi kepada kita ni? Sebab itu saya kata, bila dulu melekat dalam otak orang walaun, orang PAS, orang inilah, geng-geng orang ni kata, hancing. Lama-lama udah mereka sendiri yang terkencing-kencing. Nampak tak tuan-tuan? Saya tak tahulah kalau saya ulas ni nanti orang marah pula. Tapi nampak sangatlah. Ya, silakan. Jauhkan telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Brother, jauhkan sikit telefon tu. Okey. Silakan. Bos. Ya. Lah, dia bukan kerajaan lagi dah. Diktator. Aduh. Kerajaan majoriti. Macam mana kita nak panggil dia kerajaan? Betul. Dan yang paling utama sekali, macam selalu bila saya on live dengan Abang Mus kan, ya. siapa pilih mereka? Betul. Kita tak ada siapa pilih Dan mereka. kita pun sedih dengan keadaan kita bernaung di bawah panji-panji raja ni. Ya. Raja pun buat macam tak tahu je kehendak rakyat. Aduh, ini yang sedih. Mudah-mudahan. Ya, betul. Kita dah tahu lah dia tu penyamun. Ya. Okay? Dengan ada institusi raja condones people who are doing wrong things. Ya. Betul. Kita cakapkan, kita kata kita ada akal. Tapi kalau kita tak suara, Iyalah. habis, takkan nak duduk diam. Iyalah. Betul. 35 juta untuk Dewan. Allahu Akbar. Awak kandas tu ada saluk meh ke apa? Saluk mat. 35 juta tu bagi allowance pada frontliner tu lagi bagus. Yes, itu sepakat. Saya setuju. Betul. 35 juta naikkan infrastruktur untuk bangunan ke apa-apa untuk tempat sediakan untuk siapa positif COVID. Saya sokong. Betul. 35 juta nak buat 3 dewan di Pagoh. Ya. Kalau bahasa kasar punya, kalau bahasa kasar dia punya kena lah. Ni palapahai lah punya bahasa tu. Iyalah. Memang betul-betul abah kau lah, kau lemu.
Ya. Because at the end of the day, Ya, betul. the frontliners are fighting for their life. Yes. Sedih semalam dengar mati seorang ya. A doctor just collapsed because he is working round the clock. Aduh, ya Allah. And you are building 35 million worth of hall in Pakop. Ya. For what? Yalah. Aduh. Adakah anak ke pak peranakan ke dapat kontrak? Betul? Betul. At this stage, any budget that has to go, it has to go either to the frontliners. Ya, betul. Next to the frontliners is the public who is infected with this coronavirus. Yes, betul. Projek jalan, projek dewan, projek beli kapal terbang, beli senjata, projek kali parit, oleh semua ni kan put on hold. Yes, betul. Ya, ya. Betul? Okay? Ya. Your main priority is the frontliners, irrespective whether it's the Ya. KKM, police, army, bomba, whoever is the frontliners, and the patients who are infected with coronavirus, Yeah. and the people who are infected, Yeah. the livelihood, Yes. because of this coronavirus. Ya. Nah, keluar duit sendiri dalam KWSP pun hampa punya syarat macam bala budaya. Ya. And people want to take their own money, not asking money from the government. Betul, betul. Betul. Okay? Ya. Which clause that is under EPF says that I can take out my money, I have to follow this. Ya. Nothing. Betul? Huh? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menghadap ke nak ambil kes, ini bukan istilah kita kata orang khianat ataupun tidak menghormati Raja. kuasa-kuasa raja. Ya. Sebab benda dilakukan dengan cara tidak betul. Kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat, Yes, yang tidak itu dia. mempunyai majoriti, boleh kamu terima menghadap dan kamu terima pengisytiharan darurat. Ya. Ha? Betul? Saya rasa itu bukan satu keadaan yang patut kita bayangkan untuk institusi raja lah. Betul, betul. Macam Tuanku Nazrin pernah bertitah, kita itu semua kita tahu. Ya, betul. Alright? Kerajaan PH bawah dia masa itu dulu, everything was proper check and balance. Ya. Yes, they did not have money. Why did they not have money? Yeah. Because the previous pirate has basically siphoned all the money. Yeah. The rate that these fellas are going, Ya. I think we will not left anything. Ya. Kita ada 70 menteri dibayar gaji bulan-bulan untuk apa? Ya, betul. Ya. You punya PKP pun you tak boleh buat satu standard, kata orang sequence SOP, standing operating procedure. Yeah. Sekejap kamu kata orang ni boleh, sekejap orang ni kata tak boleh. Hari kamu isytihar PKP, hari kamu isytihar darurat, Yeah. Menteri Pelajaran tu beritahu macam mana nak pergi sekolah. Ya. Betul? Di zaman ini, kalau kamu tidak boleh berkesinambungan untuk buat sesuatu kerja, Ya. Betul? kamu sebagai Perdana Menteri amat memalukan lah. Mana kamu Betul. nak order kapal, kamu tak tahu apa kelasi kamu buat. Ya. Betul. Itu akan terjadi bila kamu tidak dipilih oleh rakyat dan kamu tidak ada majoriti. Yes. Okay, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih, brother. Masya Allah, Brother Syam ya. Kita melahirkan rakyat yang berani. Berani itu adalah lambang kepada hasil dari kemerdekaan. Negara yang merdeka sepatutnya melahirkan rakyat yang merdeka. Merdeka fikirannya, merdeka apa lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Tuan Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamal daripada Bentong. Ya, Jamal, Brother Jamal. Ya, silakan. Okey, memanglah kalau kita tengok menteri-menteri, Perdana Menteri semua memang tak boleh pakai lah. Awaklah, Tapi habis. itulah, Allah telah mengasingkan orang-orang ini daripada PH. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kebanyakan yang ada dalam kabinet sekarang ni adalah daripada pengkhianat-pengkhianat, lompat dari PS dan satu. Ya. Dan dibantu pula oleh orang PAS dengan UMNO. UMNO tidak semua ialah kan? Ya, tidak semua. Sebahagian daripada UMNO tadi. Betul. Jadi kalau kita tengok yang melompat dalam PKR tu, Ya.
22 bulan tu betul dia punya KPI dia ada tak? Ya, betul. Memang tidak buat bekerja. Tak bekerja dalam masa dalam PKR dulu. Betul. Ya. Memang banyak gitu. Kalau tengok macam contoh salah satu menteri PKR ya. Ya. Sapudi Abdullah. Bukan Sapudi Abdullah. Sapudi Nasution. Mana dia masa itu? Ya. Dia bekerja. Tengok macam mana lewat pengguna. Macam mana. Betul. Super juga Salihuddin, Ayub. Ya. Ketika kerajaan jatuh dia masih di pantai ke di mana waktu itu kan? Ya, betul. Yang masa Muhyiddin dengan sibuk COVID je main golf lagi. Haris baru nak umumkan. Ya. Jadi semua yang pergi sana tu semua hampas lah. Jadi betul. Alhamdulillah lah. Kita nampak yang sebenarnya kerajaan sekarang ni memang daripada yang tidak boleh bekerja, tak mampu bekerja pun. Betul. Tidak seperti dalam PSK ni. Saya rasa memang ada kredibiliti lah. Okey. Itulah dia. Okey, brother. Terima kasih banyak Mal. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kalau kita tengok tadi saya katakan tadi kita seharusnya melahirkan generasi yang berani. Rakyat yang berani bercakap benar, berani membuat keputusan, berani untuk menentang segala bentuk penindasan, kezaliman, ketidakadilan. Ini yang sepatutnya dilahirkan dari kemerdekaan. Tapi kalau merdeka saja, tak ada perubahan apa-apa pun, saya rasa ini bukan konsep merdeka yang sebenar. Rakyat ni merdeka, maknanya merdeka daripada belenggu-belenggu tadi. Ini bercakap pun takut, lepas tu nak menyondol lah ikut benda yang tak betul. Saya rasa ini bukan rakyat yang merdeka. Rakyat yang merdeka dia kena bercakap terus terang. Ya, silakan. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Abang Rafiq. Okey, sekarang saya nak mulakan dengan satu petikan daripada Ibn Rashid. Okey, silakan. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Hari ini berlaku benda tu. Betul. Kemasan agama. Saya tak melihat langsung daripada kelompok PAS. Kan? Mengkritik tentang Dewan 35 juta sampai hari ini. Allah. Kenapa mereka boleh beria? Sedangkan mereka kata perjuangan tentang UMNO adalah jihad. UMNO ni jihad. Tetapi apabila berlaku benda macam ni, ini apa kita nak panggil? Betul? Ya. Begitu juga dengan darurat. Ya, betul. Mungkin Tuan Presiden lupa bahawa dia pernah mengucapkan terima kasih kepada Lim Kit Siap kerana menyokong Kelantan ketika darurat tahun 1978. 1978 ya, betul. Tapi hari ini dia boleh buat satu dalil bahawa ini adalah sunnah. Siasah Safiyah. Apa ni? Dalam keadaan menggunakan sesuatu yang kita melihat daripada satu sudut hukum. Jadi bila saya memahami apa yang katakan oleh Ibn Rashid ni, hari ini berlaku di negara kita. Dan menggunakan agama untuk orang-orang yang macam ni. Jadi rakyat pun rasa macam betul lah, inilah, itulah, inilah. Jadi dan macam hari ini Umar nak sama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa Umar tak nak bangun ketika judi daripada 88 kali ke 22 kali? Matematik tak semula kes apa, ke mana pergi Umar? 8 kali. Mana pergi? DMS lah, apa benda yang selama ni orang untuk mengagungkan hari ini semua diam saja. Betul. Dia terbalik. Dan hari ini rakyat tersepit dengan, saya rasa bantuan yang disebut tu pun itu adalah belanjawan yang disebut pun diulang balik semula. Kan paling ketara kebodohan dia adalah bila APF dua rakyat dimasukkan dalam bentuk bantuan. Takkan kita masuk bodoh lagi ni, takkan kita kenapa dalam bantuan kerajaan. Sebenarnya itu tak ada kena guna pun bentuk kerajaan. Hak kita nak bagi. Betul. Benda itulah sebenarnya saya tak ada apa, cuma saya mau mohonlah pada rakyat Malaysia. Betul. PRU 15 itu ubah. Okey, itu brother. ubah segala-galanya. Ya, betul. Sudah hari ini kita nak buktikan bahawa
momokkan ataupun gurindam Melayu Islam tu bila jadi kerajaan, inilah hasil dia. Yes. Kan? Betul. Tak ada apa, tak ada indahnya keturunan Melayu, tak ada indahnya Melayu Islam tu, tidak ada. Kita kena terima hakikat bahawa kita masyarakat majmuk, masyarakat madani. Yes. Dan pentadbiran harus lari dengan apa yang ada di dalam masyarakat Malaysia hari ini. Betul, betul. Itu saja. Terima kasih, bang. Terima kasih, Habib. Terima kasih. Okey, betul macam abang kita sebut tadi, kita adalah masyarakat majmuk. Kita ada orang India, orang Cina, Kadazan, orang Iban, orang Sarawak, orang Sabah, orang mana lagi, Bengali. Semua ada. Serani, orang Portugis campuran. Semua ada. Apa yang jadi istimewa tadi, kalau kita kata dicuba dibungkus dan cuba jual. Lepas cuba tuan-tuan bayangkan, darurat selepas Presiden lepas mengatakan selepas darurat nanti kita akan laksanakan hudud, kita akan bawa RUU 355. Nampak tak tuan-tuan? Nak jual lagi, lepas tu nak ikut lagi. Tak tahulah macam mana. Terlalu banyak penipuan hari ini. Semua gunakan agama, gunakan Melayu. Oh, kita nak bela Melayu. Oh, inilah Perdana Menteri yang boleh baca doa. Ini saya kata kalau macam inilah cara berfikir rakyat Malaysia, memang kena tipu lah terus. 60 tahun lebih kena tipu. Cik Azizi kata tadi, Azizi kata cerita tentang apa? Tentang kancil ke? Mana Azizi ni? Keluarkan balik Azizi cerita sejarah Melayu lama ni. Tuan-tuan kalau nak call, tolong call 018-3115-042. Ini ada lagi orang call ni. Kalau saya angkat ni sekarang, lebuh. Suara double Pak Mus katanya. Sebabnya ada orang call. Bila ada orang call dia ganggu. Boleh Kalau ada orang call, tolong minta bagi tahu dengan kawan-kawan, jangan call nombor tu. Call 018-3115-042. Okey. Cakap straightforward saja. Tak payah nak brother Mu, jangan ulang benda sama. Kena cari idea yang lebih konkret. Bagus. Bagilah yang konkret tu tak apa. Saya dengar pula. Ya. Azlan, Macai. Silakan kalau ada yang konkret lah, silakan. Jangan marah bila kita tegur parti Islam ni. Parti Islam bukannya agama Islam. Parti ni bukannya agama. Kita boleh protes. Apa salahnya kita protes? Jadi tak boleh. Kalau dulu cakap hancing, sekarang kita kencing. Dulu bau hancing dia kata kan. Sekarang ni bukannya hancing lah, terkencing-kencing. Terkencing tak sekarang ni? Baru tahu kan? Baru tahu nak bergayut dekat istana. Dekat pagar kata dia, ada kawan-kawan kata nak bergayut dekat pagar istana. Dia tahu nak kalah lepas RUU suruh dia garu. Itulah dia. So tuan-tuan, logik atau tak logik ni, sebab itu kita kata, sebab itu Islam larang tu benda-benda yang dulu kamu kutuk Mujahid, contohlah ambil satu contoh lah. Dr. Mujahid ni, apa yang dia orang tak cakap? Macam-macam dia orang cakap. Siang malam. Kita tahu. Kita kumpulkan data tu, maklumat. Sekarang ni, macam brother kita tadi katalah, nak heboh pula. Anwar protes terhadap keputusan yang datangnya itu dari seorang Perdana Menteri yang tidak ada majoriti. Perdana Menteri yang tidak ada majoriti dalam sebuah sistem demokrasi itu tidak ada. Maknanya kerajaan itu kerajaan haram. Macam mana seorang Perdana Menteri yang tidak punya majoriti boleh memberi nasihat untuk diadakan darurat? Ini bukan kerajaan. Ini macam Brother Hisham kata, ini adalah satu daripada contoh diktatorship. Aku tak peduli, aku nak kuasa juga. Itu diktator lah.
Walaupun dah terlondeh sana, terlondeh sini. Faham tak terlondeh? Dah terlondeh semua. Saya tak mau doakan, na'udzubillah. Saya pun risau juga dengan COVID ni. Tapi macam brother kita sebut tadi, seorang demi seorang dah kena. Na'udzubillah min zalik ya. Tuan-tuan tolong jaga. Sebab itu hal ini makhluk Allah. COVID ini adalah makhluk Allah. Kalau dia datang kepada kita, kita pun tak tahu macam mana dia datang. Tapi kalau dah kena, tuan-tuan, sekarang dia dah kena seorang. Lepas tu tak mau lagi nak berhenti. Serah saja. Serahkan aja kepada orang yang berhak. Serahkan kepada rakyat. Serahkan kepada kepimpinan yang sepatutnya. Yang berhak mengurus Malaysia ni. Ada orang dia. Kenapa kamu nak paksa? Tak ada. Aku tak boleh. Aku nak ni. Aku tak peduli. Aku ikut sistem demokrasi ke, sistem apa ke, aku tak peduli. Ini yang berlaku sekarang. Padahal simple aja. Silakan, serahkan kepada yang berhak. Selesai masalah, insya-Allah. Makhluk Allah ni, makhluk Allah. Macam kejadian di Indonesia. Minyak ni makhluk Allah. Allah yang jadikan. Jadi apa yang menjadi masalah kalau misalnya saya dah katakan okey, kami mengakulah dah sesat sikit masa itu, ikut atap, ikut lubang jamban, ikut motor-motor ni, rampas kuasa rakyat ini. PH kan? Mengaku aja, ya Allah, kami dah ampun, ya Allah, doa, minta doa kepada Allah sungguh-sungguh, serahkan insya-Allah. COVID ni nanti lari lah dia. InsyaAllah. Ya. Kenapa saya berani bercakap begini? Sebab apa saya berani cakap? Sebab 11 hari kosong kes sebelum perampasan kuasa berlaku. 11 hari. 11 hari. Bukan 1 hari. 11 hari kosong. Datang, rampas kuasa. Boom. Naik. Tak mengaku lagi. Itulah bila nak berhujah, kita hujahlah. Berhujah dengan betul. Apa yang rasa malu apa? Malu ke atau takut nak masuk ke dalam? Ya kan? Ya. Bicara santai PKP, nombor satu lagi tu dah tak pakai, ya. Okey tuan-tuan. Jadi kawan-kawan kita sebut tadi, macam mana ni? PAS langsung tak keluar cerita. KWSP itu adalah wang simpanan rakyat. Wang simpanan pekerja. Ya, itu bukan bajet dari kerajaan. Itu hak mereka, hak rakyat yang simpan duit, dia hendak balik duit itu. Itu hak mereka. Kenapa sampai begitu sekali nak ambil nama atas nama penderitaan rakyat? Itu rakyat punya duit. Bagi je lah. Yes, ini balak dari Allah. Tapi alim ulama ni lah dia nak lari, tak mau mengaku bahawa mereka telah melakukan kesilapan. Akuilah, akui kami telah melakukan kesilapan. Apa yang menjadi masalah? Selesai. Kalau mengakui, serahkan kepada yang sepatutnya, selesai insya-Allah. Sebab itu kita nak kempen kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebelum datangnya PRU15, kita nak buat kempen supaya kita bantu, kita buat kempen seluruh dunia. Bukan saja Malaysia, tapi seluruh dunia, agar kita buat kempen Memorandum Rakyat Malaysia. Sila lihat di page Memorandum Rakyat Malaysia. Kita nak serahkan, ya. Kita nak serahkan kepada Raja-Raja Melayu. Kepada mana lagi? Kita nak serahkan kepada yang sepatutnya. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Satu perkara aja, itu saya dengar Allah berkata, barang siapa yang aku pimpin, ya, jadi siapa yang boleh menyesatkannya. Ya, betul. Barang siapa yang aku sesatkan, jadi siapa yang boleh dapat menolongnya. Na'udzubillah. Betul. Inilah malakon ni yang kita nampak. Ya, betul. Makan haram, makan rasuah, menipu, ada majoriti pun, pemerintah. Ya. Ini semualah
kerja-kerja orang yang disertakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, na'udzubillah. Betul. Inilah dia. Betul. Salamun kalamullah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Banji. Ya, kita bercakap yang serius. Hari ini kita dengar ada beberapa orang menteri dah kena COVID, kemudian senator kena, dan ini tak ini lagi, tak mau insaf lagi ke, tak mau lagi nak tunggu sampai ada yang mati. Saya tak mau doa yang begitu ya. Saya tak nak terlibat dengan doa-doa yang minta orang mati. So kita, ya Brother Jamari, memang kita sedang siapkan lagi. Cuma kita nak cari jalan macam mana seluruh rakyat Malaysia bekerjasama untuk menyokong memorandum ini. Ya, kita tak cukup 100 NGO ke, 1000 NGO ke, tak cukup. Kita nak jutaan rakyat Malaysia ni sepakat mengatakan bahawa ini negara kita. Negara ini mesti ikut sistem demokrasi. Sistem demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi yang kita dah lalui berpuluh-puluh tahun. Tak ada siapa yang boleh melanggar sistem ini. Kalau ada sesiapa yang nak menjatuhkan sistem demokrasi ini, bermakna dia menentang Raja-Raja Melayu. Dia menentang perlembagaan negara ini. Kenapa ini tidak dilihat serius? Tiba-tiba 500 NGO akan mengadakan protes terhadap Anwar Ibrahim. Come on lah, fahamkan. Janganlah nak pusing-pusing. Nak suka pusing-pusing. Ini yang Rasulullah kata, kadang-kadang ada yang pandai bicara, pandai menggelintirkan perkataan, sehingga dilihat mereka itu, sehingga aku percaya kepada mereka. Ini Rasulullah yang cakap. Ya. Tetapi Rasulullah kata, Rasulullah bagi warning, Rasulullah kata, sekiranya orang yang salah tetapi dia menang dalam kes tersebut, tapi dia menipu, itu adalah sepotong dari api neraka. Itu Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita. Kenapa kita tak mau beringat? Kenapa kita tak mau beringat? Ni, puak-puak walaun ni, kenapa? Kenapa yang nak beria-ria sangat? Kamu tak betul merampas kuasa. Ini bukan kerja yang betul. Dan saat sekarang ni, bila jadi macam ni, kenapa tak mau surrender? Akui saja, surrender. Ya, surrender. Betul, saya sudah tersalah, saya sudah tersilap, serahkan kepada orang yang berhak. Selesai. InsyaAllah, dalam masa berapa minggu selesailah. Saya yakin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, cerita hancing tak hancing ni sudah kita jelaskan tadi. Akhirnya masing-masing dah nampak, tuan-tuan dah nampak. Hari ini tuan-tuan tak percaya, tengoklah dekat Facebook, rakyat biasa je. Dulu mereka yang belah ke sini, tapi sekarang tak ada dah. Lepas kena kurung PKP, lepas tu kena pula darurat, rakyat tak sokong lagi dah. Jadi kamu semua nak pergi mana? Para pengkhianat ni nak pergi mana? Nak pergi ke mana? Tak ada ke mana lah nak pergi. Tambah kalau dah umur tua lagi, ingatlah mati. Apalah, ya Allah. Ingatlah mati. Dah tua lah, cukup lah. Okey tuan-tuan, saya berhenti di sini dulu. Sebab nanti kawan-kawan kita nak sambung yang lain. So tolong bantu page kita tu. Page kita ni masih banyak lagi. Tolong saya luaskan. Walaupun memorandum tu masih perlu lagi kepada editing, tapi tuan-tuan boleh tolong sebarluaskan, ya. Tolong sebarluaskan memorandum rakyat Malaysia, ya. Tolong pergi ke page tersebut dan sebarkan. Tolong pergi ke page tersebut dan sebarkan kepada teman-teman yang lain. Sekurang-kurangnya ini adalah benar-benar datangnya dari rakyat, bukan datang dari kehendak orang tertentu ataupun kepentingan parti politik tertentu dan sebagainya. Ini benar-benar murni untuk masa depan kita, negara kita, rakyat Malaysia seluruhnya. Okey, terima kasih. Lawan tetap lawan, lawan sampai menang, lawan sampai PN tumbang sebab mereka ini khianat, lawan sampai kita
ke Putrajaya. Terima kasih. Assalamualaikum.